Muiz boleh dengar suara? So Muiz boleh dengar suara tak? Kali ni. Dia slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muiz boleh dengar suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Muiz boleh dengar ke tidak suaranya? Boleh. Kau tengah buat apa sekarang ni? Tadi dah setting awal dah. Gatal lagi Okay. pergi. Nampak tak? Dah live ni. Dah 2 minit live dah ni. Kau pergi gatal usik segala setting lagi. Sekarang ni boleh Kita guna, tengok dia boleh tak? busy ke apa. Tak, sekarang ni dah boleh Boleh. belum? Dah Boleh dah. Dia dah kuat lah. Anda semua yang sedang menonton, inilah dia nasib. Aku dah tekan live, nasib lah tengoklah masing-masing semua orang. Okay. Betul? Sekarang dah boleh dengar suara? Dah boleh. Alright. So okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua tuan-tuan dan puan? Selamat datang ke langsung at BookTube Malaysia. Episod yang ke-7 dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis. Dan juga tetamu istimewa kita pada malam ini, booktuber yang kita bawakan khas dari Batu Pahat. Dia orang Perak sebenarnya tapi sekarang ni bertugas di Johor. Jadi menetap di Batu Pahat lah untuk bertugas. Maka kita bawakan, kita terbangkan khas saudara Muiz Zahin untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini dan membincangkan topik apa? Tuan-tuan dan puan, kalau anda nak tahu topiknya, inilah topiknya pada malam ini, iaitu membaca versus kerja, curi atau cari masa. Dan saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada anda semua. Maafkan kami pada awalnya tadi di 2 minit terawal kerana Muiz Zahin ni gatal pergi sentuh benda-benda apa dekat dia punya setting tadi tu, jadi membuatkan kita punya siaran tergendala untuk 2 minit yang pertama. Okey, baik. Kita raikan teman-teman anda semua yang berada di siaran langsung pada malam ni. Kita ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. Topik pada malam ni adalah membaca versus kerja, curi atau cari masa. Dan kita nak dengarkan suara Muiz. Muiz, silakan bersuara serba sedikit. Siapa-siapalah rakan-rakan kita ni yang ada ni. Hai, Assalamualaikum. Itu je. Siapa? Saya tengok Dia punya hai Assalamualaikum okey. Siapalah kawan-kawan yang ada kat situ? Kita ada Haris Iskandar, Su Oshin, Syarul Ramadan, New Belka, Adika, Aiza, Nurin, Talhah, Ima, Alia Siti Mariam, dan ramai lagi yang ada sedang bersama-sama kita. Nampak? Sudahnya aku yang kena sapa dia orang ni. Apa pun terima kasih kerana bersama-sama kita pada malam ni. Nanti kita akan teruskan mendengar suara Muiz pada malam ini. Baik, okey Muiz, sedikit pengenalan tentang diri sendiri dahulu. Mungkin kalau nak ceritakan nama penuh, umur, kalau nak kongsi umur berapa, bertugas sebagai apa, silakan pada malam ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muiz, 24 tahun, tak merokok. Sekarang saya menetap di Batu Pahat, asal Perak. Sekarang saya dengar. Dengar. Okey. Kalau tak dengar dari awal tu dia dah sekarang. Okey. Sekarang saya bekerja sebagai juruukur bahan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia quantity surveyor. Okey, kalau dalam bahasa Arab? Bahasa Arab saya tak sempat belajar bab tu je Mabih. Okey, tak apa. Lepas tu? Okey. Saya rasa ramai kot tak pernah dengar kot juruukur bahan ni sebab dia tak famous sangat kalau kat Malaysia ni. Tak tahu pasal apa tak famous. Baru nak tanya, kenapa kau rasa tak famous? Sebab dia sepatutnya kalau kita semua tahu arkitek, engineer, tapi kalau juruukur bahan ni tak ada, arkitek dengan engineer ni
satu projek tu Tak tak boleh, jalan lah. tak boleh buat kerja sangat lah. Ha. Okay, so lepas tu berapa lama dah jadi quantity surveyor ni? Saya dah 5 hari bulan 12 hari tu cukup 3 Ha. tahun. 5 bulan 12 Baru cukup bagi 3 lah. tahun lah. Alright. Ha. So apa nama tu? Sepanjang 3 tahun ni apa kerja-kerja kau yang kau buat sebagai juru bahan ni? Yang kata tadi tak famous sangat tapi disebabkan kerja tak famous ni juga jurutera ataupun arkitek tak boleh buat kerja sangat kan? So apa yang kau buat sebenarnya sebagai juru bahan ni? Kalau boleh kongsi dengan audiens kita pada malam ni sikit. Dia kalau juru bahan ni dia ada dalam 3 bidang lah. Ha? Satu dengan klien, Okay. konsultan ataupun kontraktor. Aha. Macam dia kalau sebelum projek mula, sebelum apa-apa buat lagi kan, Okay. first arkitek dengan engineer dah design dah semua. Okay. Dia dah siap design tu, kena QS tu dia akan kira balik berapa kos satu projek tu. Daripada mula sampai siap projek tu. Berapa juta, berapa puluh juta nak pakai. Kau kira memang main juta-juta je. Tak sebut langsung pun ratus-ratus ringgit kan. Kau main juta terus je kau sebut kan. Juta tu kira sikit pun habis. Betul. Tak nak kalah. Juta kira sikit kan. Okay. Kalau ikutkan yang besar lagi berapa? Bilion-bilion lah. Dia main ratus juta lah. Bilion jarang lah. Bilion jarang. Okay. So berapa juta yang kau dah handle setakat ni? Tender berapa juta punya yang kau handle? Selalu yang saya masuk dalam bawah 100 lah, bawah 1 juta lah. Lama. Tak dapat projek tu. Sebab kau yang uruskan tender tu, kau tak dapat projek. Tak boleh belah. Dia tengok experience company lah. Oh, okay. Tapi ada kan yang dapat. Experience company ke experience QS tu? Dia company lah. QS tu main peranan juga lah. Tapi saya dah 3 tahun kot. 3 tahun sebenarnya tak cukup lah, tak cukup berpengalaman sangat lah. Sebab dalam tu saya seorang ni QS pun. Oh ya. Yeah. So kau yang paling berpengalaman lah. Nak tak nak kau kena cakap yang kau paling berpengalaman lah. So kalau ada QS lain masuk, kau akan pilih lah. Saya rasa bos saya tak ambil orang lain lah. Bapak yakin gila kan bos tak ambil orang lain. Bagus. Keyakinan tu yang kita suka tu Muiz. Walaupun dia dalam, kalau korang nak tahu semua tuan-tuan dan puan, dalam dia kata keyakinan tu penting kan, tapi sebenarnya 2 hari dia tak tidur ni kan. Tadi waktu kita orang sembang dekat belakang tabir, 2 hari dia tak tidur dia kata. Sebenarnya tidur tapi takut terlepas sesi. Betul? Risau terlajak lah. Risau terlajak. Tak apa, jangan risau. Okey, baik. Kejap lagi kita akan sapa rakan-rakan kita yang ada dekat siaran langsung malam ni. Mereka semua ni mudah terhibur malam ni. Jadi nampak semua orang tengah bukan main lagi bergembira sakan meninggalkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Tapi selain meninggalkan komen ni, sakan meninggalkan komen, mohon juga nanti kalau ada pandangan ataupun ada sebarang komen berkenaan dengan topik yang kita bawakan pada malam ni, iaitu membaca versus kerja, curi atau cari masa, anda juga boleh tinggalkan di ruang komen kejap lagi. Nak kongsi pandangan pun boleh, nak tanya dekat Muiz banyak-banyak pun boleh, silakan. Tapi teruskan dengan komen-komen terhibur ni, silakan. Kita memang sentiasa mudah terhibur. Dan sempat tadi tengok kamera Muiz still angle tinggi Oh, New cakap macam tu, nampak. Walaupun tadi sebenarnya dekat belakang tabir kita dah betulkan sikit dah Muiz. Tapi tak apalah. Tinggi tu tak boleh nak buat apa. Itu nanti kita buat sesi lain. Baik, okey Muiz. Kita masuk sikit pasal topik kita. Tadi dah sikit pasal kerja kan. Tapi kan okey. Mungkin kita masuk sikit pasal membaca dulu dan kita akan kembali kepada hal-hal berkaitan dengan kerja kejap lagi. Bila cakap pasal membaca, kalau Muiz sebagai seorang yang berkejaya kan, okey. Tapi dalam masa sama nak juga kena ada waktu membaca tu sendiri kan. Macam mana Muiz lihat situasi tersebut? Maksudnya pembahagian masa bekerja dan juga pembahagian masa membaca tu, apa yang Muiz buat? Waktu bila saya baca tu? Yelah, pembahagian masa kau sendiri lah. Bila kau masa baca, bila kau bekerja. Waktu kerja memang tak boleh buat apa lah kan. Tapi dia baca masa lah. membaca. Baca ke lah waktu kerja? Dia, waktu tengah ukur jalan tu? kat office lah. Saya kalau pagi tu memang tak lah.
Okay. Sebab pagi kalau saya masuk office tu, saya akan ambil masa bertenang untuk relax dulu. Alright. Pagi saya tak baca. Time rehat lah. Sebab sebelum ni, saya rehat pukul 12 sampai 1. Sebelum ni saya tidur waktu rehat. Lepas tu saya fikir daripada tidur bawa buku pergi office. Boleh juga baca dalam sejam tu saya baca lah. Lepas tu kalau macam sebelum balik tu, dalam 10 ke 15 minit tu selalu saya dah tak buat kerja lah. Baca lah tu. Dia kalau baca dekat office ni, bagus lah. Dia kadang kita baca kan. Orang tanya kita baca apa. Dia cerita lah. Lepas tu kalau time balik kerja saya baca kejap lah. Sejam, 2 jam. Lepas tu tidur. Kalau melainkan esok tu cuti. Tu boleh baca. Ataupun kalau buku tu tinggal 100 page lagi ke, 100 lebih saya habis je lah. Oh, 100 lebih page habiskan terus satu malam? Sekali duduk? Lepas tu baru tidur. Oh, esok tu merana lah kat office. Merana kat office maksudnya ngantuk lah? Ngantuk. Semua nak marah. Okay. Kau memang paksa diri untuk habiskan baca ke, ataupun kalau contohlah buku tu tak sedap pun, tapi kau akan paksa diri untuk habiskan baca juga ke, ataupun kalau tak sedap saya tak paksa lah. Saya paksa kalau kita memang best kita tu, betul nak tahu apa jadi kan. Tu yang tadi kalau buku tu sedap tapi lepas tu ada lagi 100 page, kalau kau tak sabar juga kau akan habiskan juga lah. Habis juga lah. Faham. Kalau buku tu macam lagi 50 page pun slow lagi, tidur lah. Okay, tapi kan waktu kau baca kat office tu, tadi kau cakap waktu mungkin waktu rehat tengah hari, ataupun mungkin lagi 15 minit nak balik kan, kau baca kan. So selalunya jenis-jenis bahan apa benda kau ni, bahan bacaan yang macam mana yang kau bawa selalunya? Maksudnya, yelah kita faham kan, kalau katalah kita bekerja kan, kau nak bawa bahan bacaan yang agak mungkin kritikal kan, ataupun agak berat dan sebagainya, mungkin sedikit membebankan emosi kau sendiri kan, ataupun kau rasa bawa bahan bacaan yang berat pun okey waktu kerja ke macam mana? Saya bawa yang fiction lah, relax sikit. Kalau bawa yang berat, tak boleh lah. Makin mengantuk di office tu. Makin mengantuk tapi apa dia? Tak. Teruskan. Saya baca fiction lah. Yang fiction pun yang bukan yang apa orang kata? Macam mana? Yang bukan tak tahu? Yang tak berat sangat fiction tu. Jenis cerita santai ke kan. Boleh lah. Komik-komik ke, manga ke, tak ada? Komik yang saya ada 2 je. Okay. Kau tak boleh lawan New lah? Tak boleh. New lain. New berada di level yang lain. Asal tak boleh bawa pula komik ataupun apa manga ke office ni? Bukan tak boleh bawa. Macam mana? Tadi kau cakap macam tak boleh bawa? Bukan? Macam mana nak cakap? Lama sangat nak tunggu kau cakap ni. Kau lagi lagging daripada ni. Apa dia? Bawa komik tak pernah. Komik pun ada berapa ya? Ada 5 lah. Tak pernah bawa. 2 jenis. 2 jenis. 5 komik Faham tak? Tak faham. 2 jenis 5 komik. Apa ni? Maksudnya? Cuba terangkan. Bersiri ke? Satu 2 komik. Okay. Dia ada 6 komik. Tapi kau ni pening lah aku. 5 ni tajuk lain, 1 tajuk lain macam tu. 5 ni siri lah. Apa kata? Okay. Yalah bersiri je lah. Okay, fine. Faham. Dah. Beralih benda lain. Buat calculation. Kau ni juru ukur bahan tapi kau nak mengukur kiraan apa, nak mengira pun payah. Aduh. Ini pun dia komputer sekarang habis. Kira guna komputer. Okay, faham. Lek. Tekan. Kita tenang-tenang Okay. Baik, kalau baca buku fiction tadi kan, maknanya boleh bawa lah buku apa-apa pun tak kisahlah, novel ke, puisi ke, cerpen ke.
Kalau antara genre yang Muiz suka lah, puisi ke, cerpen ke, novel ke untuk fiction, mana yang Muiz lebih prefer lah? Novel lah. Novel lah. So novel, Sebab selalu novel-novel puisi, yang macam mana? Oh okay, sebab puisi puisi? saya tak faham sangat lah. Saya tak faham sangat. Saya ada buku puisi tapi tak faham sangat. Tak faham tu maksudnya dari segi macam mana? Maksud dia tu. Oh, Hmm. okay. Dari segi novel? Kalau dari segi novel tak? Novel macam mana? Ha. Kau boleh faham lah. Novel okey lah. Eh. Melainkan novel English. English saya tak start baca lagi lah. Baru nak start Tak. sebab dapat menang Bibliomam punya novel tu. The Midnight Apa dia? Library. Menang apa? Saya kan baru menang Bibliomam punya giveaway. Jadi tu lah Oh. first English book saya. Oh, Bibliomam Ah, bagi kroni ya ni. giveaway menang. Yelah, giveaway bagi pada kroni ya ni. Dah. Tak ada. Okay. Saya So, ikut okay. laluan yang betul lah. Okay. Kau dapat buku apa? The Midnight Library. The Midnight Library. So, itu kau akan jadi buku pertama bahasa Inggeris yang kau akan baca lah? Ya, first. Kan? Okay, apa kau punya expectation untuk kau membaca buku bahasa Inggeris pertama ni? Maknanya waktu belajar jadi jururukubahan tu tak ada buku ni, tak ada buku teks dalam bahasa Inggeris ke? Masa Itu sekolah buku lu tak teks. belajar buku bahasa Inggeris ke? Ada tapi saya tak pernah baca pun dulu. Masa sekolah lu kan ada ke? Macam Komsas ke, buku bahasa Inggeris ke apa semua? Kenapa tak orang? Ada English. Tapi saya baca sikit-sikit lah. Itu pun sebab nak lulus kan. Okay, faham? Tapi Sebab ni saya lain sikit start lah. baca, saya minat start baca pun lambat juga waktu form 4 baru start minat. Sebelum tu saya tak baca. Okay. Kita kongsi sikit pasal start minat membaca ni. Apa yang membuatkan kau mula minat membaca waktu kau form 4 tu? Apa Macam ni, buku yang mungkin kau terjumpa satu buku yang kau tiba-tiba rasa tertarik ke, ataupun cikgu paksa ke, kawan kau yang paksa baca ke, atau macam mana? Kau tengah buat apa ni, Muiz? cari buku. Oh, cari buku. Okay Dia lah. gini tau. Okay, cerita. Dulu saya waktu form 4 saya sekolah asrama. Okay. Jadi hari Minggu saya balik kampung. Aha. Ni cerita betul lah, saya tak reka lah. Ni bukan Saya yang Hafiz 01, Hafiz 02, Hafiz 03 tu bukan yang Hafiz 01 tu, yang first punya Hafiz tu, yang scene tu memang kisah benar. Cuma 2, okay. 3, 4 tu dah reka lah. Alright, okay. Boleh baca cerita balik balik. lah. Okay. Okay, tak apa. Lepas tu saya balik hari Minggu tu. Okay. Biasalah jumpa kawan-kawan lepak. Saya lepak kat kampung lah. Datang seorang ni. Seorang ni nama dia Hafiz. Okay. Dia nama Hafiz, dia bekas banduan lah. Dia Hafiz yang bekas banduan tu bukan Hafiz Latif ni Mohon tuan-tuan dan puan harap bertenang, bersabar. Hafiz yang Muiz maksudkan ni bukan Hafiz Latif ni Itu universe yang lain. Okay, teruskan. Jadi waktu kami lepak ni, bayi-bayi kami ni. Okay. Biasalah kita waktu dulu kan jenis memilih sangat siapa kita nak bergaul ni. Alright. Penagih ke, apa ke, perompak ke. Siapa yang datang kita sembang lah. Dia datang kat kami. Dia cerita lah pengalaman dia dekat penjara tu. Betul dia cerita. Dia dekat penjara dia boleh baca buku. Depa ada macam bukan library, dia memang disediakan buku untuk depa baca, banduan baca. Okay. Dia cerita kat saya. Dia ada baca satu buku ni. Penulis dia Ramli Orang Musyrik. Tajuk dia ni lah. Hatiku di Harajuku. Tak nampak luar kamera. Masuk sekali lagi. Okay, baru betul. Okay, Hatiku di Harajuku. Ramli Orang Musyrik. Okay. Kau kena buat sekali lagi tu, yang ting tu. Senggal. Dia cerita kan. Dia cerita semangat lah. Saya, betul ni kan. Macam best tu. Lepas tu saya, satu hari tu saya pergi keluar dengan family kan.
Okay. Beli-beli barang apa lah ikut family. Pergi nampak dia macam ada fair lah dekat mall tu. Ada jual Alright. sale punya buku kan. Okay. Saya tengok ada. Ini tajuk yang dia cerita tu. Ah. Saya beli. Dan tu saya beli 3 sekali. Right. 3 sekali Saya beli ni, Hatiku di Harajuku. Alright. 9 Nyawa. Ke kiri sikit. Mandatory. Ke kiri sikit. Tadi. Mandatory, 9 nyawa. Okay. Saya beli 3 kali. Right. Jadi saya baca first tu, macam best pula kan. Jadi dia Alright. jadi seronok lah baca. Right. Start tu saya minat baca lah. So kiranya Ramli Awal Mursyid punya karya tu membuka minat kau untuk teruskan membaca lah. Sebab mungkin pada awalnya dulu kau tak minat sangat. Mungkin kau tak minat sangat novel thriller ke apa. Bukan kau tak minat novel thriller, maksudnya kau tak jumpa bahan bacaan yang menarik minat kau. So pada akhirnya bila kau baca Ramli Awal Mursyid tu, kau rasa macam novel thriller ataupun psycho thriller ataupun mungkin seram contohnya kan, kau rasa macam menarik kau dan pada akhirnya terus membuatkan kau terus minat membaca sampai sekarang lah, macam tu. Tapi saya pernah reading Islam juga setahun lebih kot. Habis belajar itu. Setahun apa yang membuatkan kau reading Islam? Ya, time tu fresh lagi kan. Orang duk tekan, buat itu, buat ini. Sampai fresh ke kau fresh waktu tu? Fresh. Sebab kot lah fresh bercinta ke kan? Fresh ke fresh kan? Tu yang nak tanya, fresh kan? Tu yang tanya tu. Okay. Kena stay back semua lah. Stay back sampai pukul 12. Pagi tu masuk awal juga. Okay. Saya nak balik pukul 5. Tak apalah, buat kerja. Nak balik pukul 7 kan? Okay. Nak balik pukul 7. Kau kena buat tu nampak sikit dalam kamera. Kalau nak bagi L nampak ke kanan, ke kiri sikit. Macam tu. Okay, lepas tu? Lepas tu nak balik pukul 7. Awal kau balik. Patah balik buat kerja. Aduh. Okay. Tu kan tak boleh. Kita tak boleh baca tu. Sebab ni lah, sebab tekanan kerja lah waktu tu. Time tu memang tak boleh buat apa lah. Alright. Lepas saya pindah company tu pun okey. So apa yang kau apa yang kau baca balik lepas reading Islam tu, apa yang first buku, kalau kau boleh ingat balik first buku yang kau baca lepas kau reading Islam? Buku apa yang saya baca? Kalau kau boleh ingat balik lah. Ramli Awal Mursyid ke Kasyaf Ain. Kasyaf Ain. Tapi buku buku dia tak ada sini. Tak apa, Abang Fiz ada buku tu. Senang cerita, Ramli Awal Mursyid sebenarnya adalah manusia ataupun penulis yang bertanggungjawab membuatkan kau minat membaca, dan masa sama dia jugalah yang sebenarnya mengeluarkan kau daripada reading Islam. Ini terbaik ni. Kita boleh bagi apa? Betul lah, baru terfikir. So kau boleh buat satu appreciation post kepada Ramli Awal Mursyid lah. Nanti Abang Fiz akan tag dia, insyaAllah. Tiba. Boleh. Okay, baik. Okay. Kita nak sembang lagi pasal membaca versus kerja, curi atau cari masa ni. Tapi dalam masa sama, kita nak raikan juga komen yang dah beratus-ratus ada dekat dalam siaran langsung ni, Muiz. Jadi, marilah kita bersama-sama meraikan rakan-rakan yang ada pada malam ini untuk kita rasa sama-sama bergembira. Okay? Jadi, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, hai. Okay, Ima semua ada kat sini. Alright. Nak tengok sikit, okay. Muiz, Niu tanya. Muiz sihat? Saya sentiasa sihat. Alhamdulillah. Okay. Kalilah Liana Malik. Good luck bro. Jangan nervous. So kau nak cakap apa kat dia? Kita relax lah. Okay. Lepas tu Niu sekali lagi. Niu dah awal urut pipi. Sebab confirm akan gelak sesi live si Muiz dengan Abang Fiz ni. Ya ke? Setakat ni banyak gelak lah Niu? Ke biasa-biasa ke? Muiz buat masa ni disimpan lagi ni Niu. Relax lah. Okay, Syah Ramadan. Famous lah lepas ni sebab Abang Muiz. Maknanya kau punya kerjaya sebagai juruukur bahan tu akan lebih dikenali lah lepas ni, insyaAllah. Ampun Bang Jago.
Tak boleh Alright, awal dia. okay. Chamomile Freedom kata dia in. Dia tengah tengok dia tengah tengok live kita sekarang ni lah. Tapi New kata sediakan tisu. Kok gelak sampai nangis. Su Oshin kata terhibur betul juta-juta. Okay, ini bukti Muiz. Bumpy cakap pasal angle eye level tadi. So bukti nampak New pun cakap masih lagi angle tinggi sikit. Lepas tu Baiduri kata bagus si Muiz ni gantikan tidur dengan buku. Kau nak respon apa kat Baiduri? Tak selalu pun. Kadang-kadang. Tadi kau cakap kau gantikan waktu rehat kau dengan tidur tu dengan buku. Lalu kau dah kenapa? Saya ingat tidur malam tu. Aduh, rosak program aku. Okey, lepas tu? Okay. Ni Ima cakap kalau bawa buku ke mana-mana memang bagus untuk dijadikan tabiat. Ima elok pula line komen tak lag pula, tak lagging pula Ima lah ni kan. Okey, Syah cakap kau tak lunch ke? Kau pergi baca buku? Saya memang tak lunch. Kalau dah makan pagi, saya tak makan tengah hari. Kalau saya tak makan pagi, saya makan tengah hari macam tu lah. Tapi nampak macam sama je kalau tak makan pun. Tu lah. Tu yang saya pelik tu. Sabotage ni. Tak. Kita tak buat body shaming, jangan risau. Kita tak buat body shaming. Okay, Su Oshin kata, Su sendiri pun bawa buku ke tempat kerja. Siap letak lagi buku tu kat situ. Memang khas nak buat baca kat tempat kerja. Kat rumah buku lain. Okay. Menarik. So maknanya buku tu akan dihabiskan hanya di tempat kerja je lah. Macam tu, Su. Alright, soalan daripada... kalau tak kerja maknanya tak baca buku tu. Kan dia kata buku kat rumah buku lain. So waktu cuti dia bacalah buku lain. Okay, soalan daripada Hidayah ni, Muiz. Macam mana Muiz bahagikan masa bekerja, membaca dan juga membuat video? Saya buat video hanya hari Ahad je. Kalau itu pun pagi dalam pukul, kalau saya pagi Ahad tu saya terlambat bangun, saya takkan buat lah. Macam tu lah. Saya terlambat bangun tu, definisi kau terlambat bangun tu pukul apa? 12.30 hari ke atas lah? Tak, pukul 7 ke atas. Kalau dah terlambat 7 ke atas tu kita terlambat bangun lah. So kau takkan buat video dah? Malah sebab time tu dah terang kan. Dia dah tak sejuk sangat kan. Tapi waktu terang lah better kalau kau dapat natural light. Kalau kau nak buat video dapat natural light, sedap apa? Dia tak sejuk lah. Panas. Apa kaitan natural light dengan sejuk? Ya Allah, tuanku. Serius lah. Bukan. Dia macam tenang tau pagi tu. Relax. Okay, lepas subuh lah kau masukkan. Okay, lepas subuh kau dapat hidayah. Bukan hidayah Rasid ni lah. Kau dapat hidayah untuk apa? Untuk buat video. Okay Faham. Okay, faham. Bagus, alhamdulillah. Okay, jadi kau rakam video waktu Ahad. So kau baca buku waktu yang tadilah rehat ataupun balik dan sebagainya. Waktu kerja lah kan? Okay, untuk jawab soalan Ima ni tadi, pernah reading Islam ke tak? Ima, tadi Muiz dah jawab. Lepas tu, kalau Baiduri punya soalan pun, selalu rakam video time bila berting-ting tu. Tu tadi lepas subuh, nampak dia ting-ting lepas subuh. Kan? Lagi, okay. Su Oshin. Muiz, kau baca pula . Biasa bahan bacaan yang santai, especially buku Melayu, senang faham. Sebab nak relaxkan otak dan dari kerja. Sama pendapat dengan Muiz. Okay, terbaik. Okay, soalan daripada Syarubio. Kau off camera lah selalu. Dekat sikit dengan kamera kalau nak buat macam tu tadi. Okay. Macam tu, okay. Soalan daripada Syah. Macam mana boleh dapat signature ting tu? Macam mana lah? Saya ikutkan nak guna yang audio. Tapi saya tak jumpa. Saya buat lah. Tak, serius. Saya cari tak jumpa yang bunyi ting tu. Dia ada bunyi toing apa. Dia tak kena. Serius. So punca dia sebab kau tak jumpa sound effect ting tu? Saya time tu baru dia tak pandai apa nak apa. Saya buat sendiri lah.
Okay Syah, jawapan paling senang daripada Muiz ni. Okay, daripada New pula. New selalu ada mangga dalam handbag. So jangan main-main dengan New Don't play-play, okay? Bukan selalu perempuan dalam beg resit lah. Apa? Dalam bag apa? Banyak resit lah. Bukan Resit? selalu dalam handbag ada banyak resit lah perempuan. Kau kena tengok perempuan. Resit. Bin. Perempuan bukan semua sama. Kan? Oh, dalam bag. Dalam ada di level yang lain lah. dalam beg lelaki pun bukan semua ada rokok apa. Kalau kau nak kata kau sebagai seorang yang bukan perokok kan. Nampak? Alright. Okay. Soalan daripada Hidayah Rasid. Muiz pernah baca e-book tak? Atau baca buku fizikal je? E-book saya dulu lah pernah baca. Saya beli dekat Play Store. Okay. Berapa ringgit lah. Lepas tu nak try baca dia macam tak boleh lah. Baca kat phone. Dia mengantuk. Pening. Sakit kepala. Sekali je. Tak habis Tapi baca, mungkin rugi je. Mungkin sebab kau baca dekat phone kot. So dia punya pencahayaan dekat phone. Lepas tu dia punya layout teks dia sendiri mungkin agak mengganggu kau lah kot. Kalau mungkin setengah orang baca e-book dekat Kindle ke, dekat Kobo ke mana ke, mungkin lebih selesa lah kan. So tapi untuk pengalaman kau sendiri itu sekali tu je lah sekali tu lah. Okay. Kau dapat buku The Midnight Library tu, Aiza dah sahkan berkat kau mengipas dia. Nampak. So apa cerita ni? Tadi kau kata ikut laluan yang betul. Saya rasa saya ikut laluan yang betul lah. Baduri kata dulu zaman sekolah tak ingat ada ke tidak novel yang berjaya habis. Kena ingat kalau balik insya-Allah. Ingat okay. Nurin. Talha, bukan senang Talha nak masuk kau punya sesi live ni Muiz. So Talha cakap kau start minat baca buku sebab awet ke? Tak. Saya time sekolah saya fokus belajar. Tak ada masa-masa. Alhamdulillah ya Allah, baiknya budak ni ya Allah. Terbukti dengan janggut yang panjang tu. Alhamdulillah. Okey. Lagi. Adika kata novel yang habis baca waktu zaman sekolah dulu ayat-ayat cinta. Syah sekali lagi. Syah kata ada bakat menulis juga. Si Muiz ni. Apa? Alright. Ada bakat menulis. Kan tadi kau menulis yang Hafiz 01, Hafiz 02, Hafiz 03 tu. Okay, ada permintaan untuk kau nyanyi sikit. Dia Fresh, bukan Fresh. So terus menyanyi lagu ASL. Kau nak nyanyi tak? Lagu tu kalau saya nyanyi menangis sama Bi. Okay. Faham? Saya karok lagu ni time putus. Kau karok lagu ni time kau putus cinta? Time kena tinggal. Lepas tu kau membaca tak? Time tu dah baca lah. Tahun lepas baru pergi. Dia tak tahu sekarang. Lepas tu kau baca ni dah buat YouTube. Lepas tu kau membaca tak? Baca. Rugi ada. Kalau dia stay kan, dia dah couple dengan YouTuber lah. Tak apa-apa. Okay. Kita tak nak cakap pasal rugi tak rugi, putus cinta tak putus cinta ni. Itu semua adalah hal-hal yang lama. Jadi kita harus move on hidup kita. Kita teruskan hidup kita ke depan. Jodoh, ketentuan semua di tangan Tuhan. InsyaAllah ada rezeki kau dengan sesiapa saja pun akan menjadi jodoh kau juga. Okay, baik. kita tenang-tenang dengan komen-komen audiens yang lain. Kejap lagi kita akan sambung dengan komen audiens. Kita balik kepada topik kita pada ni. Mana komen dia tadi? Topik kita tadi, Muiz, tentang bekerja dengan membaca ni tadi, curi atau cari masa kan. Sebenarnya pada pandangan kau sendirilah kan, macam tadi kau dah kongsi sebenarnya pengalaman kau sendiri, kau sebenarnya cari masa lah untuk waktu bekerja, waktu rehat ke dan sebagainya, untuk kau sebenarnya dalam masa sama mencuri masa untuk membaca kan. Tapi pada pandangan kau sendirilah, kalau contoh, kalau orang tu memang dia workaholic lah kan, so dia memang kerja dia memang tak ada langsung lah masa untuk rehat pun, tak ada masa nak makan contohnya, ataupun kalau dia tak boleh pun 15 minit terakhir pun tak boleh juga nak buka buku untuk
untuk baca buku waktu 15 minit terakhir waktu bekerja kan. So kalau kau boleh bagi tip ataupun pandangan kau berkenaan dengan orang yang memang waktu kerja dia tak fleksibel langsung dah ni, macam mana dia nak mulakan sedikit lah paling tidak pun membaca? Dia bagi saya lah Mawis, kalau dia setiap semua kerja ni mesti ada masa rehat dia kan. Okay. Kalau dah tak ada masa macam tu, saya rasa dia kena tukar kerja lah. Tak, sebab betul lah sampai masa nak untuk diri sendiri pun dah tak ada, kena tukar kerja kat tempat lain lah. Sebab semua kerja kalau ikut kan mesti ada rehatnya, walaupun setengah jam kan. So kau punya pandangan waktu rehat tu adalah the best time untuk kau curi masa ataupun kau cari masa untuk kau membaca lah, macam tu. Kalau katalah contoh tadi 15 minit terakhir waktu nak balik pun mungkin tak boleh nak buka buku. So the best time untuk kau mencuri ataupun kau mencari masa untuk membaca adalah waktu rehat tu. Waktu rehat lah. Sebab mesti ada rehat juga. Sebab tiba-tiba si Muiz ni dah terkeluar ni tuan-tuan dan puan. Jadi kita bertabahlah sekejap Kita benarkan Muiz untuk masuk semula. Okey, jadi sementara tu kalau sementara kita nak benarkan Muiz untuk masuk semula ni, anda ada sebarang pengalaman sendiri berkenaan dengan curi masa ataupun cari masa untuk membaca buku sambil belajar, sambil bekerja ni, boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan kembali bersama dengan Muiz sebentar lagi. Dan okey, cerita dia sampai kau curi masa ni, sampai kau terkeluar dia dah kenapa ni? Tak, dia tiba-tiba tulis something wrong. Apa something wrong? Okey, tak apa, kita teruskan sikit. Soalan dia tadi, yalah sebab kalau kau bekerja, contohlah 8 jam satu hari pun, mesti ada 1 jam yang kau akan rehat lah, contoh kan. So mustahil kalau kau bekerja makan gaji tak ada waktu rehat tu lah. Tapi waktu rehat tu katalah 1 jam, paling tidak pun kalau kau dapat baca 10 minit pun dah okey lah untuk kau sendiri, betul tak? Ke macam mana? Betul. Alright. Betul. Tapi kalau teruskan, sambung. Baca 10 minit pun dah okey kalau dia rehat pukul 1 tu, lepas tu dia nak solat Zuhur ke, sebelum Zuhur tu dah boleh baca kejap kan. Makan kejap ke, makan sambil baca ke. Tentu lah. Waktu rehat memang waktu yang terbaik lah. Cakap pasal makan sambil baca ni, kan kita pernah sembang juga dalam grup pasal benda ni kan. Macam ada orang dia takut nak baca buku sambil makan sebab kadang takut buku terkotor lah, air tumpah lah, macam-macam hal lah kan. So kalau ada orang jenis yang macam tu, kau rasa macam mana? Dia takut buku dia kotor. Kalau baca, macam saya, kalau baca saya tak buat benda lain lah. Saya tak minum. Sebab kau takut. Saya tak makan. Yelah, sebab kau takut buku tumpah lah. Buku tumpah. Air tumpah dekat buku lah. Macam tu. Air tumpah betul, saya tak fokus lah. Mana nak mengunyah, mana nak baca lah. Tak boleh lah. Tapi tadi kau cakap baca sambil makan. So letaklah buku kat depan ni. Untuk orang lain lah. Itu untuk orang lain, untuk saya tak. Oh, kau bagi tip ke orang lain tapi kau tak buat. Sebab tu saya tak makan tengah hari. Okay, baik. Right. Boleh? Ada respons daripada Aiza. Aku paling lewat filem Fleming pukul 2.50 pagi. So kau nak buat, kau bangun, kau alang-alang kau bangun tengah malam, lepas tu kau boleh buat tahajud, lepas tu kau boleh rakam. Hebat agak Aiza. Nampak? Aiza dia memang kaki tahajud. So kau kalau nak ikut langkah orang yang kau suka kipas ni, silakanlah. Kau bangun awal kan, kau buat tahajud, lepas tu kau rakamlah video. Nampak? Lepas tu kau siap-siap pergi kerja lepas tu. Baru okey. Betul tak? Boleh. Nampak tak? Cuba tukar jadual sikit. Cuba tukar jadual sikit. Bukan hari Ahad kan. Kau tukar hari Rabu kan. Lepas tu kau bangun tahajud, lepas tu kau rakam video, lepas tu kau dah mandi siap-siap, lepas tu kau pergi kerja. Tengok macam mana lah kan. Boleh minggu depan kita start. So minggu depan siapa-siapa yang tengok konten Muiz tak boleh tengok hari Ahad lah. Kena expect dia hari Rabu lah. Tak, saya sedang nak buat 2 hari.
Ahad dengan Oh, satu lagi hari lain, tak tahu lagi. Tengah fikir. Right. Boleh. Okay, Cik Rosa kata dapat hidayah. Hidayah mana? Bukan hidayah rasid. Tak pasal-pasal nak hidayah. Okay, kita sambung terus. Okay, Kak Samila tanya, waktu bila tengok YouTube? Soalan yang menarik. Ha. Saya kalau time antara 8 pagi sampai 8.5 tu, sampai 5, kalau tengok tiba-tiba saya komen tu kan. Time tu saya tengah tak buat kerja lah. Sebab saya kadang dia tengah buat kerja kan. Tengok notification naik. Ada video lah. Dia nak jangan. Dia nak ambil kan tengok. Notification ni macam syaitan lah. Notification ni macam syaitan lah. Kadang buka kat PC tapi pakai iPhone lah. Macam buat kerja lah. So ini sebenarnya topik dia bukan lagi pasal curi masa membaca ni, curi tulang. Jangan tiru curi tulang. Curi tulang untuk tengok YouTube ni. Adik-adik kat luar sana jangan tiru Abang Muiz perangai ni jangan tiru kan. Tapi Om B, kita kena make sure kerja kita siap jugalah. Dia nak kena balik kepada credibility dia sebagai orang yang bekerja lah. So yes. Yang penting kerja siap lah. Makan gaji kan. Rezeki tu. Betul. Kan. Alright. Lagi? Sambung. Apa lagi? Mari kita tengok. Tengah tengoklah ni respon daripada orang ni. Selebihnya. Okay, tapi again, sebelum nak respon pada komen orang lagi, kita nak tanya lagi pasal soal bekerja ni juga kan. Kadang-kadang kan, kau dah penat bekerja seharian. So bila balik kan, kadang-kadang belum tentu lagi dapat baca kan. So selalunya apa yang kau rasa boleh buat lagi pada orang yang bekerja untuk dia mencuri ataupun mencari masa untuk membaca? Apa lagi yang kau rasa boleh dibuat untuk orang yang bekerja ni? Apa, buku juga ke apa? Untuk membaca lah. Oh, kata baca lah. Boleh dengar tak? Macam mana ulang balik? Tak, kalau kan kita dah seharian bekerja dah penat kan. Kita dah bekerja seharian, kita dah penat. Lepas tu kita dah balik dan lepas tu kita belum tentu lagi kita akan dapat baca kan. Tapi ataupun contohlah, okey lah, bagi mudahkan soalan lah. Isnin sampai Jumaat, katalah contoh waktu kerja yang biasa orang guna Isnin sampai Jumaat kau dah memang seharian dah kerja dah, penat dah, mental kau dah koyak dah. Kau balik rumah pun kau belum tentu lagi kau dapat baca kan. So weekend tu adalah weekend yang kau rasa patut kau boleh bersantai lah. So, kau boleh relax dengan tenang sepatutnya kan, ataupun meluangkan masa dengan keluarga ataupun dengan orang tersayang dan sebagainya kan. Tapi ada orang kata yang waktu weekend ni nak luangkan masa dengan orang yang tersayang dan sebagainya juga. Sedangkan itu jugalah adalah waktu untuk dia sepatutnya boleh membaca. Pada pandangan kau macam ni? Sebab saya kalau weekend ni, kalau saya lah, sebab saya kan duduk seorang, jauh dengan family. Jadi weekend memang masa diri saya lah. Jadi bangun pagi tu, kalau macam Sabtu tu bangun, baca lah dulu, baca relax. Lepas tu sampai pukul 10 tu dia dah start makin panas kan. Dia tak boleh tenang lah. Tu buat benda lain lah. Kau memang putera lilin ke? Kau tak boleh panas je daripada tadi lagi kau punya alasan macam tak boleh panas kan? Tak, dia kalau sejuk ni dia macam tenang, relax. Time tu bunyi. Sejuk bukan sedap untuk tidur. Saya rasa tak, saya daripada zaman study tu, kalau Sabtu Ahad macam housemate lain dia tidur kan, macam time study tu. Macam Sabtu Ahad saya bangun awal sebab saya suruh rugi. Kau kira anak muda berwawasan tinggi lah ni. Sebab saya rasa macam rugi lah. Pagi tu dia macam, pagi waktu weekend paling tenang sekali. Relax bangun lah. Rasa rugi lah kalau bangun lambat. Anak muda berwawasan lah ni. So bangun awal pagi kan, gunakan masa yang sepatutnya kan.
Jadi ya tuan-tuan dan puan, yang mana yang sedang mencari jodoh, Muiz sedang mengiklan dirinya sendiri dari tadi ya. Jadi silalah jual, silalah beli. Saya tukang jadi perantara saja di sini. Okey. Muiz, ada soalan daripada Siti Fatanah Syafi. Ada cabaran dan dugaan tak baca buku masa lunch? Katalah mungkin gangguan kawan-kawan ke, kawan-kawan ajak pergi makan, kawan-kawan kacau kau. Ada tak? Boleh jawab ah? Jawab. Okey. Saya kerja sekarang ni, company saya seorang je lelaki Melayu dekat situ. Lain semua perempuan, lepas tu semua bayu-bayu makcik-makcik, kakak-kakak, Chinese, semua Chinese. Oh. Jadi lunch saya masuk orang, dia yang kacau dia satu je. Tengah-tengah duduk relax baca buku tu, bos call. Hello bos. Lepas tu ada office lah. Tak ada, saya kat luar ni. Oh okey. Tu lah gangguan. Kacau betul lah. Selain tu tak ada. Okay. Gangguan saja call. Makna kata kalau kau tengah baca waktu lunch time tu, kalau ada telefon je lah yang mengganggu. Kalau tak ada apa-apa sangat lah. Kan? Sebab saya seorang lah selalu. Sedih kan? Alright. Faham. Memang sedih hidup kau ni. Okay, Talha kongsi pengalaman sikit. Dia kerja kat kedai, so masa tak ada customer, bacalah buku. Tapi Talha ni memang jenis baca-baca buku filsuf, baca buku-buku yang berat, so tak boleh buat apa lah. Itu memang pilihan bahan bacaan masing-masing lah kan. Macam kau tadi, kau kata kau nak baca benda-benda yang relax waktu kerja. Talha dia suka baca benda-benda yang provokasi ni. Scrutinize, criticize. Aku tak ingat apa benda tu punya tagline kan. Alright, Husna Rosli tanya, macam mana nak speed read time lunch, sorry. Oh, saya tak speed read time lunch. Kau buat apa? Saya baca biasa ke. Kau Speed slow read read? tu kira macam mana? Slow read lah. Saya tak tahu macam mana speed read tu macam mana? Kira macam mana? Masih betul pula dah. Macam Okay. Taklah, setengah orang mungkin boleh nak baca 1, 2, 3 bab waktu 10 minit apa akhir kan. Macam kau mungkin menikmati je betul baca, tak adalah sampai macam nak baca laju sangat ke apa kan. Lebih kurang 50 page je lah boleh baca kalau time lunch tu. 50 page Kalau buku nipis memang confirm habis terus lah. Confirm lah. Selagi tak habis tu jangan harap saya nak masuk. Boy. Kan? Okay, Kemomal punya soalan ni tadi kita dah jawab juga sebenarnya sikit. Muiz dah jawab dah tadi. Pilihan buku yang dibawa untuk ke tempat kerja, benda-benda fiction yang santai, yang relax kan. New Belka punya pandangan. Kadang-kadang orang lelaki malu nak baca bila di tempat kerja sebab nak tunjuk cool. Kononnya macam membaca ni nerd. Betul ke? Membaca itu sendiri cool. Membaca itu sendiri cool kan. So rugi lah kalau tak membaca lah. Iya. Sebab saya selalu kan, kalau saya tengah baca kan, ada manager baguslah you Muiz lah. Suka membaca lah. Biasalah. Dia selalu puji lah, dia jadi macam semangat. Ke sekarang ni sebenarnya kau membaca, sekarang ni kau membaca dekat tempat kerja sebab kau dah hargakan pujian kawan-kawan kau tu? Okay lah. Dia baca dulu, pujian datang kemudian. So kau sebenarnya perlukan pujian tu jugalah. Sebab tu kau membaca. Pujian tu terpulang lah, dia pun nak bagi-bagi lah, saya okey lah. Yakin. Kadang-kadang dia pun pelik lah. Okay. Dia bertanya saya macam mana boleh baca buku tebal-tebal kan. Saya pun tak tahu nak jawab apa. Okay, Adika dah cakap dah ni, lelaki yang membaca adalah lelaki yang seksi. Seksi lah. Nampak? Okay, soalan daripada Aiza. Kalau Muiz nak cari calon isteri, adakah salah satu requirement dia kenalah seorang pembaca juga?
Tadi dah cakap pasal move on kan? Saya tak kisah kan. Tapi kalau dia membaca kira bonus lah. Faham. Kita tak boleh memilih sangat hidup ni. Siapalah saya untuk memilih. Okay, Huzaifah punya perkongsian tak dapat cari atau curi, baca bila mood datang. Kau macam mana? Ya. Baca bila mood datang. Kalau kau? Kalau katalah Saya waktu tengah hari, waktu lunch time tu pun, tiba-tiba kau macam tak ada mood nak baca. Kau kata tadi kau curi masa untuk baca buku waktu lunch time kan, tapi mood tak ada. Mood tak datang juga. So kau akan tetap baca ke ataupun kau akan baca hanya bila mood datang? Saya kalau ada juga kadang tu saya tak baca waktu tengah hari sebab kadang tu saya lapar. Kena keluar makan kat. Selain tu selalu malam je lah mood. Sebab kadang ada mengantuk kan. Kau waktu kau punya mood membaca kau memang waktu sejuk je kan daripada tadi? Situ lah. Tadi sebabkan kau tadi sebabkan kau terkeluar sekejap kan, kau nampak tak apa dia orang bahan kau kat sini. Nyakat lagi kat Imam Halek kan. So sekarang ni kau tadi siap terkeluar tau. Tapi saya tak lama lah kan. Ima Queen. Apa dia? Ima Queen of Flat. Okay. Macam kalau Kak Samila punya perkongsian pengalaman kan, kalau tengok kat sini, Muiz okay ke? Boleh dengar lagi ke? Boleh. Boleh dengar? Okay. Macam kalau Kak Samila punya perkongsian pengalaman kat sini, dia kata masa kerja baca buku yang berkait dengan kerja. So kalau waktu tu baca buku akta kerja lah, sebab dia kerja bahagian HR. Lepas tu kalau daripada Takiah Kamil sebagai mak, ada 4 orang anak ni, seorang wanita yang berkejaya juga. Saya tidak ada peluang untuk membaca waktu kerja, tapi apa yang saya buat, saya akan baca seawal jam 5 pagi dan peruntukkan sejam sebelum waktu subuh untuk menghabiskan bahan bacaan kegemaran. Lagi satu time favourite, sejam sebelum tidur. Saya baca pagi ni waktu SPM dulu. Sekarang? Sebab nak study kan. Dia berkata kalau baca time-time ni senang masuk kan ilmu. Dulu saya guna ni lah. Baca pukul 5, pukul 6. Sekarang tak lah. Sekarang kau baca yang macam tadi lah, waktu rehat tadi lah. Okay. Usna Rosli, orang-orang hebat pun busy tapi masih membaca. That's why saya rasa kena kreatif cari dan guna waktu yang optimum untuk membaca lah. Setiap orang ada waktu yang optimum yang berbeza-beza untuk membaca. Okay. Optimum tu apa kau nak tanya apa? Kau nak tanya balik kat Usna ni, optimum tu apa macam tu? optimum tu apa? Tak faham sangat. Saya benda-benda yang optimum ni patutnya perkataan yang kau patut dengar sebagai seorang jurukubahan tau. Okey, apa maksudnya? Itulah kau membahan orang je kau tahu kan, tapi kau tak tahu perkataan optimum tu apa. Kau menggunakan masa kau semaksimum yang mungkin lah kalau nak bahasa mudah untuk dia. Maksudnya okey. Ataupun kalau contoh kan, kau ada waktu sejam yang last tu adalah sejam yang kau rasa paling bermanfaat untuk kau guna lah kan. So kau boleh gunakan waktu itulah yang kau membaca kan. Ada orang waktu-waktunya berbeza optimum pada seseorang tu. Aduh. Sedih lah setiap kali itu aku nak kena terang untuk kau ni. Tak adalah. Okay. Nampak ni Syahrul Ramadan kata apa? Anak muda yang rare ni tak habiskan masa pagi dengan tidur. Terima kasih. Okay, apa lagi? Semua orang macam kagum kau baca 50 pages waktu rehat. Kagum ah? Kenapa semua orang macam kagum? Okay, ada soalan daripada Takiah Kamil. Ada tak buku yang Muiz baca tapi tak boleh nak habiskan? Rasa buku tu macam tak kena dengan jiwa lah. So kau akan teruskan baca buku tu ke ataupun kau akan skip cari buku lain dah? Kau tak akan pergi dah buku tu? Saya rasa tak ada kot yang tak kena dengan jiwa. Cuma
susah nak habis kan je lah. Macam buku-buku non-fiction kan. Ada satu buku tu seni berfikir yang hilang kot. Ha. Dari dah berbulan dah saya baca, tak habis-habis. Yang tak kena dengan jiwa tak ada lah. Cuma apa orang kata, dia slow sikit lah nak habis kan. Seni berfikir dengan hilang, lepas tu hiduplah untuk hari ni tu lah. Hiduplah untuk hari ni tu saya baca 5 page. Ngantuk. Tak tahu lah. Tapi saya bukan tak boleh baca lah. Cuma slow sikit lah benda-benda yang tu. Dia kena Maknanya baca betul-betul kan. Maknanya kau tetap akan habiskan jugalah bacaan tu walaupun mungkin lambat. Cuma cepat atau lambat je. Alright, faham. Kau tengok Nurin Insyirah pun tahu optimum tu apa. Oh, okey. Terima kasih Nurin. Okey, tak apa. Kita dah hujung sesi dah pun. Sikit lagi tentang topik pada hari ni, iaitu membaca versus kerja. Tak apa. Itu komen-komen tadi tu kita seronok je. Okey lah, tak apa. Kita nak hujung sesi sikit, tapi lepas tu ada Husna nak terangkan balik pasal optimum tadi. Setiap orang ada waktu berbeza di mana minda dia paling function untuk belajar waktu bila kan. Setengah orang dia lagi senang ingat info bila waktu pagi, study. Setengah orang waktu petang paling cepat serap. So macam tadi yang Wampis terangkan kau jugalah. Contoh, pada waktu bila yang kau rasa maksimum yang kau boleh gunakan untuk kau baca. Setengah orang waktu tidur, setengah orang waktu pagi kan. So kalau pada kau sendiri, bila yang kau rasa paling sesuai, paling optimum pada kau lah? Saya kalau hari cuti lah, sebab tak ada gangguan kan. Hari cuti paling optimum lah bagi saya. Tapi pagi je lah. Lepas tu saya dah hanyut lah buat benda lain. Faham? Kau tengok Ana cakap apa? Sebab tak ada nama perempuan dalam buku. Sebab tu lambat sikit nak habis. Ni anak SFF lah. Aduh, kau janganlah bocorkan rahsia orang. Tak ada lah. Tapi cerita dia sekarang ni, kan macam kau kan baca buku pasal Sabariah lah apa semua kan. So ada nama-nama perempuan kan. So kalau tak ada nama perempuan, memang akan lambat baca ke macam mana? Tiba kan. Saya baca lah. Mesti ada lah watak perempuan dalam tu. Macam tak pernah lagi baca buku tak ada watak perempuan Macam tu lah. Pada kau perempuan ni penting. Penting sebab? Dia macam mana? Tak, bagi saya penting lah. Yalah, penting sebab apa? Sebab apa? Kau cakap perempuan tu penting. Perempuan tu penting sebab apa? Walaupun lari topik sikit. Kalau dia nak buat novel cinta, takkan laki-laki. Kalau memang ada novel cinta tentang lelaki dengan lelaki, nak cakap apa? Oh, saya tak baca. Tak, tapi kan definisi cinta tu sendiri apa? Tak, masalahnya definisi cinta sendiri apa? Kalau katalah aku sekarang ni aku cakap aku cintakan kau. Adakah cinta pada kau tu sebagai cinta yang memang cinta tu ataupun sebenarnya cinta apa? So definisi cinta tu sendiri pun dah kena tengok balik dah. Tiba kita dah lari dah. Kita dah lari sembang ni kan. Tapi perempuan tu penting sebab apa? Nampak Husna kata novel dia pasal laki dengan laki kot. Oh, saya tak baca lagi, nanti saya baca. Nampak. Husna tapi cerita dia sekarang ni tapi cerita sekarang ni kalau cinta tu antara lelaki dengan lelaki, tapi bukan cinta yang bermaksud cinta yang macam yang kau faham tu. Should be okay right? Sayang lah. Okay je. Ada juga. Apa orang kata? Bromance. Tapi dandan lah kau nak cakap pasal bromance pula sekarang ni. Tadi kau kata kau takkan baca. Dia kalau cerita yang okay, next. Okay. Silap lah. Salah lah Muiz. Husna kata tajuk novel tu yang aku bukan novel. Dua-dua masuk air. tak boleh nak masuk dah kan. Tak apa. Okay, kita dah habis dah hujung sesi dah pun sebenarnya. Sorry lah tuan-tuan dan puan mana yang dah rasa macam
sikit-sikit dah hujung ni agak merapu sikit, kita balik-balik pada soalan ni pada last kali hujung sesi. Muiz, hujung sesi kita mungkin boleh cakap sikit kot pasal membaca versus kerja, curi atau cari masa ni. Pada kau lah, apa yang sebenarnya kau boleh simpulkan dengan diri kau sendiri sebagai orang yang bekerja tapi dalam masa sama kau masih lagi harus membaca? Apa pentingnya membaca itu sendiri kepada kau sebagai orang yang bekerja? Sebagai kesimpulan untuk topik ni lah. Penting. Apa yang pentingnya membaca ni kepada kau sebagai orang yang bekerja? Okay. Bagi saya kalau kita sibuk macam mana pun kan, janganlah cakap kita. Soalan tu pada kau. Oh, saya lah. Apa yang Bagi penting saya yang membaca pada kau sebagai orang yang bekerja? Penting. Dia lagi kalau saya kalau baca ni dia jadi macam mungkin daripada pukul 8 tu sampai pukul 12 dia dah serabut otak kan. Rambut pun dah cening-cening kan. Tu dia baca kejap kan, mungkin dia macam rambut dah macam mana? Dia tang. Rambut kan dah serabut lah. Kau tak nak buka topi lah untuk tunjuk rambut. Rambut tak sikat, tak boleh. Okey, lepas tu okey. Dia Terus jadi bila kita ada macam bila saya ada masa sikit baca tu, jadi lepas rehat tu dia jadi macam segar balik lah. Jadi prestasi pun mungkin akan okey sikit. Dia kalau daripada pagi sampai tengah hari, lepas tu sambung kerja terus kan. Dia tak ada time untuk kita relax kejap. Keluar daripada office tu kan. Kita pergi ke dunia yang lain. Jadi mungkin lepas tu prestasi kita mungkin kita akan semangat sikit nak kerja. Macam bagi saya lah, kalau bagi orang lain mungkin time rehat dia akan tidur untuk nak segar ke mana. Macam saya baca lepas tu mungkin boleh dah segar balik kan. So pentingnya membaca pada kau, pentingnya membaca pada kau sebagai orang yang bekerja adalah kau boleh merehatkan sedikit fikiran kau tentang kerja kepada dunia lain lah. Kan? Lepas tu baru kau akan sambung bekerja dan sebagainya. Itu penting daripada kau lah. Okey, baik. Sikit lagi hujung sesi. 3 soalan soalan pantas kepada kau. Kan? 3 soalan pantas kepada kau. Rapid fire question. 1. Kan? Dengan kau membaca tu, adakah kau mempengaruhi orang-orang sekeliling kau juga waktu kau membaca dekat office? Dulu ada. Sekarang? Dulu saya ada seorang manager ni. Okay. Dia selalu tanya kan apa saya baca. Betul dia macam suka. Dia kata nanti nak beli lah. Tapi dia tak kerja lah. Dia dah berhenti bekerja tempat lain lah. Tak ada waskan dia membaca tak. Tapi dulu dia macam berminat lah. Oh. So secara tak langsung kau mempengaruhi dia lah untuk membaca. Alright, itu soalan pertama. Yang kedua, kan, buku yang paling meninggalkan kesan kepada kau? Terusir lah. Sebab saya time tu menitik mata. Saya baca kat public. Macam mana dia punya menitik tu? Kau baca kat public, lepas tu kau menangis. Kau baca kat public, lepas tu kau menangis dekat public. Tak ada, menangis dia macam dia kesat mata kan. Lepas tu depan tu ada orang dia gelak-gelak tu saya. Orang tu gelak sebab dia tengok kau ni lah, kau lak air mata lah. Saya relax lah. Saya relax, saya tutup buku, saya balik. Scene dalam terusir yang kau bergenang mata tadi tu, scene apa? Kalau kau boleh kongsi sikit. Boleh cerita, nanti spoil pula. Tak ada hal. Boleh. Tak ada hal lah nak spoil apa benda ni. Time tu Mariah tu yang watak utama tu. Okay. Anak dia Sofian, tapi Sofian tu tak tahu Mariah tu mak dia. Mariah cakap dia nak cium dahi dia. Anggaplah dia ni mak dia. Lepas tu dia cium lah. Cium tu lepas dia cium tu tak sampai beberapa saat Mariah meninggal kan.
Tapi Sofian tu tak tahu lagi. Oh, Ha. okay. So part tu kau rasa macam bagi saya ni sedih lah, kau nak pengorbanan tu. politik lah. Sebab dia Mariah tu dia tak nak bagi tahu lah yang dia tu mak Sofian. Sebab kalau dia bagi tahu, mungkin nama Sofian tu akan buruk. Sofian tu peguam kepada Mariah ni. Mariah ni salah. Okay. Jadi dia tak nak bagi tahu sampai dia ujung hayat dia. Cukup. Jangan spoiler banyak sangat, kan Husna marah. Tapi nampak kau punya idola terus masuk bila aku cakap pasal Terusi. Nampak? Fatih Nohanani. Terusi favorite Nani juga. Ambil kau. Kat situ. Okay. Soalan last. Tabiat paling pelik yang kau jadikan tabiat kau lah, yang orang tak tahu. Tabiat paling pelik yang kau rasa kau boleh kongsi dengan audience pada malam ni. Tabiat paling pelik lah. Dia berkaitan dengan buku lah. Apa-apa lah. Tak. Apa-apa lah berkaitan dengan buku boleh. Tak berkaitan dengan buku boleh. Perkara paling pelik yang kau buat sepanjang kau jadi booktuber. Oh, sepanjang ke sebelum-sebelum ni? Tak kisahlah. Apa benda yang pelik lah yang kau buat? Saya tak tahu kalau orang lain tak. Kalau saya kan, saya suka ni, cuba nak reka saya punya tanda tangan. Lepas tu saya suka tiru tanda tangan orang. Saya pantang tengok orang punya tanda tangan lah. Kalau saya nampak kan, wish, bawah, try lah. Sebab dulu saya selalu buat. Oh, so kalau kita orang sekarang ni, kita orang tak boleh tunjuk tanda tangan kita orang. Kau tak, nanti kau asyik nak tiru tanda tangan kita orang lah. Saya suka lah. Tengok dia macam melambangkan diri dia lah. Kadang kau orang sok. Kan? Bapak ini first time aku dengar orang nak tiru tanda tangan orang tu. Maksudnya, tak, saya suka. pantang tengok tanda tangan orang lain. Ni kurang ajar punya level ni. Saya suka dari dulu lagi. Lepas tu saya suka reka nama saya. Pelik. Okay. Pelik. Bagus. Okay, terima kasih lah untuk kepelikan kau tu. Last but not least, sikit lagi. Tentang komuniti BookTube Malaysia. Apa yang kau boleh bagi tahu sikit tentang komuniti BookTube Malaysia? Apa yang komuniti BookTube Malaysia ni membawa nilai kepada kau, dan sejak kau masuk dalam komuniti BookTube Malaysia, apa yang kau rasa membantu kau untuk menjadi seorang booktuber? Komuniti BookTube Malaysia ni dia sangat supportive lah. Kalau kita post video je kan, confirm lah geng-geng BookTube ni komen. Dia jadi macam bila kita tengok tu kan, wish, ada juga orang nak tengok video aku. Dia jadi macam bila tengok tu kan, dia jadi semangat gitu. Lepas tu tengok pula orang duk post. Dia jadikan kita lagi bersemangat lah nak buat video. Kalau saya seorang-seorang, saya rasa first video tu betul saya tak buat lah, saya rasa. Kalau tak ada sokongan daripada abang-abang, kakak-kakak ni, adik-adik. Gitu Alright. So lepas tu saya lah. lepas kau dah join komuniti BookTube Malaysia tu, apa yang yang kau rasa membantu kau lah untuk melonjakkan diri terus ke depan sebagai booktuber ni? Apa lah? Mungkin sebab contoh macam kita ada topic of the week ke, kita ada bedah booktuber ke, so that kind of thing. Satu ni, waktu bedah booktuber tu, bedah booktube tu. Bedah booktuber. Ya. Okay. Kosong. Warna biru lah, warna putih. Senang cerita thumbnail kau buruk lah. Buruk. Kalau saya tak join tu, saya rasa kekal lagi kot. Sekarang tak ada lah lawa, tapi okey sikit lah. Kan? So yang jadi titik tolak, terima kasih kat Abang Wan lah. Kau terima kasih kat Abang Wan je. Okay, baik. Aku remove kau sekarang daripada live ni. Bampil kita tak payah terima kasih. Dia memang layak dapat benda tu. Kau memang kaki kipas je dulu sampai sekarang. Patutlah kau boleh menang giveaway Aiza. Sebab tu saya yakin bos saya tak ambil orang lain. Faham. Macam itulah perangai dia. Okay, baik. Alright. So apa yang membuatkan kau nak jadi seorang booktuber? Sebab nak raikan juga soalan daripada Husna ni tadi. Apa titik tolak Muiz untuk join BookTube Malaysia ni sebagai penutup lah juga. Kenapa kau nak join booktuber ni? Bukan komuniti sangat lah, tapi menjadi booktuber sendiri. Kalau bukan pun sebab komuniti.
Sebab apa lah. Sebab apa saya Apa tengok turning langsung? point dia? Saya rasa saya tengok video Husna kot. Lepas tu terus macam, best juga ah. Review buku ni. Sebab video first memang saya tengok video dia. Dia review Tombi Ruo kot. Novel Tombi Ruo. Ramli orang Musyik tak? So Lepas tu Husna macam, Husna lah jadi turning point kau. Husna, tapi saya nak buat clarification kat sini. Hari tu saya dah cakap dekat webinar tu kan. Dia yang saya tengok video Husna, Abang Amawan dengan Anwar Adi tu. Okay. Tapi yang ajak saya ni, kena tahu. Yang ajak kau. Okay, upline kau siapa? Queen of Flag kita. Oh, upline kau Ima. Saya lupa itu. Waktu tu dekat grup, waktu kat grup dropship tu, saya post video promote Okay. Tiba-tiba dia PM saya. Nak tak join Booktube Malaysia? Oh, Ima PM kau lah. Bagus lah Ima, serius. Terima kasih kat Ima. So kira Ima upline kau lah. Saya lupa nak bagi tahu itu lah, sian dia. Saja nak cakap Ima upline kau sebab Syarul kata ni kira downline Husna bukan. Husna dia macam punca lah. Tapi Husna jadi punca tapi upline adalah Ima lah. Ima. Okay, Ima baik, okay. Tapi apa pun, anda semua yang sedang menonton siaran langsung ni, walaupun kita orang cakap pasal downline, upline semua ni, jangan terpedaya Booktube Malaysia bukan multi-level marketing. Kita bukan ada upline, downline, sideline semua tak ada. Jangan risau. Ini semua ini inside jokes antara kami dalam ni inside jokes antara kami sebagai komuniti Booktube Malaysia lah. Macam kita selalu macam bergurau dalam komuniti, kita cakap macam siapa yang ajak kau, siapa yang tak ajak kau kan. So that's why dia orang ni guna istilah upline, downline semua ni. Sebenarnya komuniti Booktube Malaysia ni klarifikasi penjelasan daripada aku kan. Komuniti Booktube Malaysia bukan multi level marketing kan. So tak ada upline, tak ada downline, tak ada sideline, tak ada benda-benda berkaitan dengan benda-benda macam itulah. So kita just nak terangkan balik pada anda semua yang sedang menonton secara langsung ni. Baik, okey. Kita dah sampai ke penghujung sesi. Terima kasih banyak Muiz kerana menghiburkan malam Jumaat lah. Kamis malam Jumaat kita. Dah 1 jam, lebih kurang 1 jam 15 minit ni. Terima kasih juga anda semua tuan-tuan dan puan, rakan-rakan Booktuber yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni. Semoga kita bertemu lagi di sesi yang akan datang insyaAllah pada 31 Disember 2020. Penutup kepada tahun 2020, kita akan bersiaran langsung untuk episod yang ke-8. Kita akan bersiaran langsung untuk episod yang ke-8 bersama-sama dengan saudara Harith Iskandar atau L Hayabaya atau L kan. So nanti kita akan bersama-sama dengan L pada 31 Disember. Kalau anda semua rajin, pukul 9 malam tu kita boleh rajak live tu jadi 3 jam terus sambut New Year. Kalau L sanggup. Tapi kalau tak, kita macam biasa 1 jam je kan. So okay, untuk sesi-sesi akan datang kita tengoklah perkongsian-perkongsian apa lagi, topik apa yang akan dibawakan oleh para Booktuber ni. Tapi jangan lupa janji temu kita pada 31 Disember nanti bersama-sama dengan L. Baik, okay. Muiz, kata-kata akhir, ada apa-apa nak cakap, nak ucap selamat malam ke apa kepada semua ni? Kita baca apa yang kita nak baca lah. Jangan kira orang cakap apa, kita baca lah. Okay, kita baca apa yang kita nak baca, jangan kira apa orang cakap. Okay, baik, itu penutup daripada Muiz. Terima kasih banyak, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye.